minta maaf kalau sebab biasa belah-belah petang ni dia bunyi bising sikit lah. Anak jiran kan. Since we working from home, so dia ada downside sikit lah bila working from home, duduk kat rumah yang kawasannya a bit bising. Nanti kan dengar lah bunyi pin pon lah, bunyi exhaust motor. Okay, sebab dah petang kan, majoriti kawasan saya ni bila petang je dia orang keluar beriadah. Okay, tu sebagai pembukaan selingan sikit. Okay, untuk minggu ni kita akan teruskan dengan teknikal bangunan. Okay, tajuk teknikal bangunan. So, a house is made with walls and beam and a home is built with love and dream. Actually, this quotes ni saya nak gambarkan tentang bagaimana sebuah rumah itu memerlukan sistem sokongan dia lah, which is the walls and beam lah. Termasuklah a home. Just we didn't call a home tanpa ada ada impian dan juga faktor emosi dalam suatu rumah tu. Okay, ini daripada quotes from Ralph Waldo Emerson. Tak ada apa-apa sangat lah. Okay, so kita teruskan dengan konten untuk tajuk ini, untuk topik ini. Okay, first saya akan beri penerangan tentang atau pengenalan lah, okay, pengenalan, and then we have the definisi, kepentingan, reka bentuk, struktur dan juga fabric, and pop quiz tu sambil-sambil kita habiskan topik and then ada sedikit pop quiz. Okay, I know it's a bit pantas sikit but I hope you boleh catch up. So, yang ini pun teknikal bangunan ni saya tak tekan yang very detail. Okay, it's yang bahagian asas saja. So kita pergi kepada definisi apa itu rumah. Okay, definisi ini merujuk kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, which is satu binaan. Okay, fokus saya pada rumah, okay, bukan pada bangunan. So kalau bangunan dia ada definisi yang berbeza. Okay, so rumah itu atau dikenali sebagai sebuah bangunan atau struktur, okay, yang berfungsi sebagai tempat perlindungan manusia yang terdiri daripada rumah-rumah yang mudah seperti pondok, okay, dari pelbagai sumber binaan kepada struktur kompleks yang lengkap dengan kemudahan bangunan. So apa itu kemudahan bangunan? Kita akan refer pada slide yang akan datang. Akan datang tu slide yang nanti-nantilah ya. Okey. So definisi DBP juga merujuk kepada fungsi bangunan itu sendiri, fungsi rumah itu. Okey, kalau merujuk kepada kediaman, dia adalah seperti barek, rumah pangsa, pangsa puri, kondominium, apartmen, rumah teres, rumah berkembar, banglo, bila dan sebagainya. Itu adalah definisi rumah yang dalam kelas atau kategori kediaman. Manakala bagi kategori rumah tradisional, dia merujuk pada reka bentuk rumah tersebut. Contohnya kalau rumah tradisional di Malaysia, kita ada rumah limas, rumah Minangkabau, rumah Melaka, rumah kutai, bukan kutai. Okay, rumah limas, tiang enam dan sebagainya. Okay, yang reka bentuknya slightly different from each state ataupun daerah, okay, di Malaysia lah. Okay. Dan definisi rumah kalau mengikut kategori institut pula lebih kepada macam fungsi rumah tersebut. Contohnya rumah kebajikan, okay, rumah orang-orang tua, rumah anak yatim, rumah kanak-kanak, rumah kanak-kanak sebagainya lah. Okay. And then bagi konteks komersial pula, dia berkaitan dengan fungsi perniagaan. Okay, contoh rumah rehat, rumah tumpangan, rumah persinggahan, rumah urut dan rumah judi dan sebagainya lah. Okay, kita tak panggil dia sebagai bangunan judi, bangunan urut. Kita panggil dia sebagai rumah. Okay, itu adalah definisi yang merujuk kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi definisi ini lebih kepada kategori fungsi yang digunakan. Okay. Alright. So, kenapa perlu rumah? Okay. Basically yang kita tahu,
untuk perlindungan. Everybody need a home. Okay. Bila you merantau mencari rezeki nanti pun, the first thing that you akan cari adalah tempat berlindung you. Di mana tempat berlindung you? Okay. Rasa kalau you tak ada apa orang kata travelling alone, okay, mungkin you cuba berlindung di rumah-rumah ibadat. Itu salah satulah. Okay. Kalau kadang-kadang tu ada shelter for travellers, so you akan cuba untuk bermalam di rumah-rumah tersebut. Okay. Dan lagi satu untuk keselamatan. Bila katakanlah keperluan rumah ni untuk keselamatan, if you have the family, of course you want to protect you punya family from dari macam-macam perkara lah yang boleh menjejaskan kesihatan, keselamatan, apa lagi keluarga yang anda bina tu lah. Okay. So keperluan rumah biasanya untuk keselamatan. Dan lagi satu untuk keselesaan. Okay. Nobody wants to live in tempat yang tak selamat, okay, yang tak berapa selesa. Nak tukar baju pun susah, nak nak tidur pun susah kan, mana keadaan yang tak selesa lah, maksudnya tak very comfy, basah, kena hujan, panas, terlalu panas. So faktor-faktor yang begitulah ya, okey, kenapa kita perlukan rumah. Okey. Alright. So apakah ruang asas bagi sebuah rumah? Okay, ruang asas sebuah rumah. Okay, kalau you tengok brosur-brosur jualan rumah, okay, memang ada banyak ruang-ruang yang disediakan. Ruang bilik tidur, ruang makan, ruang dapur, bilik air. The more complex of dia punya sebuah rumah tersebut, lagi banyaklah ruang dia. But untuk ruang asas, basically kita ada 3 sahaja. Okay, so ruang tersebut adalah satu bilik air, and then satu lagi tempat masak dan juga tempat you berehat. So tempat berehat can be either ruang untuk you tidur ataupun ruang tamu lah. That's why untuk simple plan, okay, 3 ruang ni saja yang disediakan. Right. Selepas itu, kalau katakan you nak pecahkan lagi kompleks, so dia adalah ruang-ruang dia. Ruang tamu, bilik sampai 3, bilik air sampai 2, store dan sebagainya. Ikut pada fungsi yang dikehendaki. Okay. So untuk ruang asas sebuah rumah, you only have 3. Okay. Okay, reka bentuk rumah. So, nowadays kita dah tengok banyak reka bentuk sebuah rumah. Okay, kalau you tengok balik reka bentuk rumah bangunan mudah, okay, yang seperti yang saya cerita tadi tu adalah tiga asas ruang tersebut. Okay, itu pun bilik air dia letak di luar. Itu kalau rumah Melayu lama lah. Okay, ruang bilik air memang purposely kita letak luar because dia ada falsafah dia, which is bilik air ni especially we call it toilet, okay, jamban, kita letak kat luar because of faktor kita mengeluarkan bahan kotoran daripada badan. So it should be not attached to the building. Itu kalau falsafah pembinaan rumah Melayu lama. Okay, kebanyakan rumah moden kita mempunyai pelbagai ruang yang mempunyai fungsinya tersendiri. So reka bentuk dan struktur rumah juga tertakluk pada perubahan akibat globalisasi, urbanisasi dan lain-lain sebab sosial, ekonomi, demografi dan teknologi. Okay. And then we have pelbagai faktor budaya yang lain juga boleh mempengaruhi gaya bangunan dan corak ruang domestik. So nowadays you boleh tengok, okay, kalau you beli rumah macam-macam ruang yang disediakan. Okay. If you mampu, you akan beli rumah yang mempunyai pelbagai fungsi lah. Contoh ada ruang bilik movie, okay, bilik movie, and then store bilik walk-in wardrobe, okay, ruang-ruang tersebut ikut pada fungsi yang you kendaki. Okay, and then reka bentuk bangunan juga
selalunya refleks kepada persekitaran. Okay. Dan ada reka bentuk bangunan tu dibuat mengikut keadaan di tapak tu. Let's say ada pokok bersebelahan. So the design of the house actually dia ikut reka bentuk persekitaran di tapak tersebut. Seboleh-bolehnya dia tak nak potong pokok. Dia nak macam itulah maksud filosofi yang reka bentuk bagi contohnya kawasan-kawasan yang di mana pemiliknya berkehendakkan the house is actually blend with the nature. Okay. Alright. Untuk struktur binaan, we have superstructure and juga substructure. Okay. Substructure dan superstructure. So, untuk substructure, okay. Substructure adalah kejap ya, saya kena ubah setting. Dia tersalah. Okay. Alright. Okay. Untuk struktur binaan, substructure, okay, apa-apa binaan di bawah aras tanah yang membentuk kepada asas bangunan. Okay, kita panggil dia substructure. Kalau katakanlah untuk di bawah ni ada ruang, basement ataupun bilik, we still call it substructure. Okay. Dan ia berfungsi sebagai asas yang menyokong dan menstabilkan struktur atas dan agihan beban secara selamat terus ke tanah. So, antara komponen untuk substructure ni, okay, substruktur ialah asas bangunan yang terdiri daripada piles ataupun tengoklah what kind of foundation that we use. Okay. And then we have basement, tiang bawah, bawah tanah, rasuk bawah atau tiang bawah. Maksudnya tiang di bawah aras tanah. Okay, mana-mana superstructure pula adalah binaan di atas aras tanah. So, selalunya menegak. Okay, binaan yang menegak. And then ada tiang dan rasuk, dinding, lantai dan struktur bumbung yang lain. Okay, that is klasifikasi struktur binaan. Kita ada substructure dan superstructure. Okay. Untuk binaan rumah mudah, okay, biasa yang perlu, komponen yang perlu ada ya. Okay, we have the foundation and then the plinth, the DPC, okay, then proof cost, and then of course we kena ada lantai, okay, and wall, dinding. Lepas tu kita ada bukaan pintu dan tingkap. Okay, dekat bukaan pintu dan tingkap dia ada seal dan juga lintel. And of course we have roof. Dan lagi satu finishers, okay, finishers. And then yang melengkapkan bangunan is sistem kemudahan bangunan yang lain lah. Okay, which is ada perpaipan untuk air, perpaipan untuk sistem bekalan elektrik, okay, sewerage dan juga sistem pembuangan sampah yang berkaitan. Okay, kalau untuk bangunan mudah lah. Okay. Alright. So, kat sini saya akan terangkan berkaitan kena tukar dia punya setting. Asas bangunan. So, asas bangunan paling penting dan perlu ada untuk setiap bangunan. Kalau bangunan tinggi, biasanya kita akan pakai piling system. So, kalau untuk bangunan rendah, kita akan tengoklah asas, dia ada asas cetek. Okay. So, asas diperlukan untuk mengagihkan dan menyebarkan keseluruhan beban bangunan di atas tanah bagi memastikan bangunan kekal stabil. So, asas bangunan perlu dibina di atas tanah yang baik dan padat. So,
So the first thing, kita buat site clearance. Lepas site clearance, okay, site clearance tu termasuklah you buang all the vegetation and then buang topsoil dia, and then lepas kita buat compaction. Okay, lepas dah compact baru kita start buat dia punya asas bangunan. So pemilihan asas bangunan dia bergantung kepada jenis tanah. Okay, dia ada dua jenis, satu asas dalam, satu asas cetek. So asas dalam tu selalunya yang kita guna piling system tu lah, yang cerucuk, sama ada cerucuk konkrit ataupun cerucuk besi yang ditanam di dalam tanah. Okey, so pemilihan asas bergantung pada jenis tanah dan juga reka bentuk bangunan. So untuk bangunan simple yang 2 tingkat, kita akan pakai asas cetek, which is actually depends juga. Kalau katakan tanah tu tak berapa stabil, we need to add more lah, tambah asas dalam, okay, pada sistem asas tersebut. Okay, so next we have the DPC. So DPC adalah dam proof course. Dalam bahasa Melayu ni adalah bahan kalis air. So DPC adalah lapisan kalis air yang terdiri daripada bahan seperti aspal atau simen kalis air. So pembinaan dinding dibina selepas lapisan kalis air. Okay, lepas kita pakai pasang DPC ni, baru kita start guna buat pembinaan dinding. So DPC mengelakkan air dari bahagian bawah dan naik ke permukaan atas, okay, dan juga ke dinding. Okay. Kelembapan kalau dalam bangunan, dia bukan sahaja merosakkan bahan binaan dan at the same time dia boleh mencacatkan pemandangan lah. Okay. Mencacatkan pemandangan tu by what? Okay. Selalunya you akan nampak dinding tu dia menyebabkan you punya kemasan bangunan. Let's say you pakai plaster you akan merekah, okay, dan dia jadi peroi. Peroi tu macam berpasir lah, okay, dia dah tak melekat, okay, because of air ni dia akan mengurangkan ikatan bahan-bahan tersebut, okay, lekatan bahan plaster tu dekat dinding. Let's say pakai dinding bata, okay, and then lepas tu you put the finishes, and then dengan adanya air, which is dia bukan air yang you pecik lepas tu dia kering sendiri, tak. Dia air tu biasanya berada dalam keadaan yang lama dia menempel kat situ. Okay, faham tak keadaan menempel tu? Ada yang tak faham mungkin. Maksudnya air tu lamalah berada dekat permukaan, so dia akan menyebabkan ikatan antara plaster tu relai, okay, relai, dan yalah, nampaklah keadaan macam sopa macam tu lah. Okay, so that is dam proof course. Okay, another one is rasuk. Okay, rasuk. Okay, rasuk bawah atau rasuk tanah. Okay, macam saya kata tadi tu, anything binaan bawah tanah, dia dikira substructure. So, rasuk bawah tanah dikira sebagai substructure lah. Okay, so rasuk tanah adalah komponen struktur yang dibina secara melintang dan dapat menanggung beban lantai bawah. So, fungsi dia adalah untuk tanggung lantai bawah serta semua elemen lain yang bersangkutan seperti bumbung, dinding dan tiang. So for those student yang mungkin tak berapa faham tentang how the building structure works, okay, so dia ada agihan bebanan, okay, agihan struktur di mana loading daripada bumbung dia akan pergi ke beam, okay, rasuk tingkat atas, dan lepas tu pergi ke dinding ataupun tiang, okay, dia either dua, dinding, tiang,
If katakan dinding tanggung beban, dia akan pergi ke dinding lah. Kalau tak, dia akan pergi ke tiang. Okay, dan tiang akan terus ke rasuk bawah. Dan rasuk bawah terus ke what they call it tadi, foundation. Okay, asas bangunan. Okay, rasuk tanah adalah elemen struktur yang menanggung beban sisi seperti dinding dan ianya banyak melibatkan beban architectural seperti fabric, iaitu fabric tu sama ada dinding bata. Okay, and then termasuk jugalah dengan bukaan. Dan kebiasaannya mengalami lenturan licin dalaman serta pesongan apabila beban dikenakan. Okay. Right. And then next we have the lantai. Okay. Lantai selalunya adalah permukaan yang rata yang berfungsi untuk membenarkan sebarang aktiviti kita lakukan di atasnya. So lantai ni dibina di atas lapisan DPM. So kan nampaklah kat sini yang this is the DPM. Okay, yang kita hitam ni. Sekejap, saya pakai highlight laser pointer. Okay. This is the DPM. And ini adalah RC bar. Di mana kalau dah pakai RC bar ni kita tahulah dia akan guna lantai konkrit. Binaan lantai konkrit. So binaan lantai can be like can be from timber, can be from concrete and can be from steel. Okay. So lantai boleh dibina menggunakan dari pelbagai jenis bahan binaan, namun lapisan tanah di bawah lantai perlu padat. Okay, yang tadi saya dah cerita lah, kita buat site clearance, buat topsoil and then lepas kita buat compaction. Okay, so compaction tu pastikan dia betul-betul compact. And then baru kita buat okay, tengok pada gambar rajah ni boleh nampak lah kita buat letak hardcore. Hardcore ni selalunya ada batu kerikil. Okay. And then ada screeding. Screeding patutnya ada satu lagi lapisan screeding. And then we have the DPM. Okay. Insulation depends. Dia tak semestinya ada insulation. Okay, and then lepas tu baru kita letak the RC bar. And then lepas tu concreting antaranya. And then lepas tu floor finishes ni it depends lah you nak guna apa. Kalau katakan timber finishes, flooring laminated ataupun can be tiles ataupun can be cement render saja pun boleh. Okay, tak ada masalah. Okay, itu adalah pembinaan lantai. Next is tiang. So tadi kita dah tengok. Okay, kejap. Maju pula dia. Okay. Okay, kita dah tengok tadi pembinaan lantai. Next is pembinaan tiang. Okay, ni lantai dia dah siap dah ni. Okay, lantai dah siap. Okay, and then kita naikkan tiang. Sebenarnya bila kita dah sediakan, dah naikkan lantai, for us to construct any rooms di permukaan yang rata. Okay. So tiang adalah sebahagian daripada sistem struktur bangunan menegak bertujuan memindahkan beban empatan. Sebagai contoh, tiang mungkin memindahkan beban dari siling, lantai atau papak bumbung, roof slab, atau dari rasuk ke tiang atau asas. So tiang biasanya dibina dari bahan seperti batu bata, batu blok, konkrit, kayu, keluli dan sebagainya. Okay, yang mempunyai kekuatan empatan yang baik. So far tak ada lagi tiang yang kita buat daripada gelas. Kalau ada pun mungkin itu bukan tiang yang digunakan untuk menampung beban. So kat sini saya draw lah, okay. Contoh, let's say this is you punya roof structure. Okay, katakan ada forces, okay, forces angin. Okay, and then lepas tu loading. Okay, so daripada loading ni struktur bumbung dia akan pergi ke sini. Okay, dia akan pergi ke sini. Let's say dekat atas ni ada lantai atas. So the forces akan pergi ke sini. So agih ke ke tiang dan terus ke bahagian bawah.
Katakan sini lantai. Dan bawah ni adalah you punya asas. So kalau you nak check asas tu mungkin susah sikit lah. Macam mana you nak check asas kan. Sebab biasanya bila kita dah siap bina, bahagian ni kita kambus. So a bit hard for you lah untuk check sama ada asas you okey ke tidak. Tapi ada caranya untuk kita tahu sama ada asas itu masih dalam keadaan elok atau tidak. Okey. Itu adalah pembinaan dinding. Okay. Dinding adalah elemen menegak di mana bumbung diletakkan di atasnya. Boleh diperbuat daripada bahan yang berbeza seperti batu bata, batu lumpur. Okey, lumpur ni selalu ni kita boleh tengok if bangunan tu atau rumah tu a simple building, we call it earth building. Earth building. So mostly it's been made with mud. Dia adalah campuran bahan lain tu. Okay, kalau macam dekat India dia campur cow dung tu, tai lembu tu kan. Tai lembu dia ada campur lagi dengan lime and then dengan lumpur and then dia buat dinding untuk bangunan dia. And then we have block concrete dan sebagainya. Okay. Ada juga dinding yang dibina daripada gelas. Tapi biasanya kalau dinding yang dibina daripada gelas is lebih kita panggil dia sebagai cladding. Okay, dinding cladding. Dan dinding ini dia bukan untuk menanggung beban. Okay, some of dinding ada dinding yang menanggung beban. Okay, dinding tanggung beban maksudnya is part of the structure system. Okay, jika dinding dibina panjang, tiang diperlukan untuk menanggung beban. Okay, kita juga panggil sebagai struktur. Biasanya struktur bumbung. Okay, dinding juga menyediakan ruang privasi dan kepungan. Sometimes you akan nampak lah ruang dalam suatu plan bangunan tu dia ada dinding yang dibina di dalamnya. Can be partition, a simple partition and dinding tu tersebut juga boleh dikata mungkin dia ada klasifikasi lah. Okay, ada yang ditugaskan untuk menanggung beban atau dia sekadar dinding untuk dinding pemisah sahaja. Okey, dinding digunakan untuk menyediakan ruang privasi dan kepungan. Selain itu, untuk tujuan keselamatan dan perlindungan terhadap elemen semula jadi seperti angin, hujan dan cahaya matahari. Okey. Dan dinding ni juga, okey, saya lupa nak tambah. Dinding ni juga boleh berfungsi sebagai penebat haba, penebat bunyi dan juga penebat haba dan bunyi lah. Okay, dan lagi satu mesti ada rintangan api. Right. Okay, bukaan atau kita panggil sebagai opening hendaklah disediakan di dinding untuk akses dan juga pengudaraan. So bukaan ini selalunya dalam bentuk pintu, tingkap dan juga lubang-lubang udara. Okay, lubang-lubang udara lah openings. Okay. Alright. So bahagian kita tengok tadi ya, dinding, tiang, okey, lantai, tiang, dinding adalah sebahagian daripada superstructure, okey, superstruktur. So untuk bahagian bukaan yang terdiri pada pintu dan tingkap, biasanya kita sediakan di dinding sebagai tujuannya adalah untuk akses keluar dan masuk lah. Okay, dan lagi satu sebagai sistem yang membenarkan pencahayaan dan pengudaraan semula jadi ke dalam bangunan. So, keperluan penyediaan bukaan terkandung dalam Uniform Building Bylaw, which is ada dinyatakan okay, keperluan untuk penyediaan bukaan dinding dan juga tingkap. So, tingkap pula berapa banyak tu pun ada dinyatakan dalam UBBL. Okay. Dia ikut pada keperluan atau fungsi bangunan tersebut lah, dia ada kelas-kelas dia. Berapa persen perlu disediakan saiz bukaan ini. Okay. Dan of course dalam pembinaan pintu dan tingkap, dia ada perlu disediakan dia punya rangka and then dia punya daun pintu dan juga air manggeri. Okay, sistem locking dia. Okay. Untuk tingkap, dia ada lintel, okay, bahagian atas ni, dan dia juga ada bahagian seal. So this lintel and seal adalah untuk
binaan dia adalah untuk mengurangkan penyerapan air terus ke dinding. So nanti kalau ikutkan dia ada throttling kat sini tapi tak berapa nampak sangat kan dekat sini kan. Okay. Dia ada throttling which is the throttling tu berfungsi untuk bila katakan tempias hujan, so air tu akan drip terus ke bawah lah. Dia instead of dia terus ke dinding. Right? Sama juga dengan lintel ni untuk tempias hujan. Okay, kalau you perasan kalau pembinaan lintel sekarang ni, kalau dulu dia pakai solid concrete. Okay, adalah RC bar dalam tu kan. Nowadays dia akan pakai foam. Dia just untuk purposely untuk yang tadi tu lah, tempias hujan kan. So sometimes kalau ada kes-kes orang pijak dekat atas lintel ni, and then lepas tu dia jatuh ke bawah, silap dia lah. Okay, sebab this lintel purposely is not for dipijak. Bukan dibina untuk dipijak dan dia tidak menyokong sebarang beban yang dikenakan dekat atasnya. Maksudnya kalau nak letak aircon dekat atas lintel ni memang tak boleh lah sebenarnya. Okay, kalau nak pasang aircon dekat kawasan ni, you kena ada support. L support ke T support ke, tengoklah jenis kind of support. Okay. And then baru boleh pasang. Bukan dia terus letak atas lintel. Okay. Okay, no basket. Sekejap. Okay, tadi kita dah pergi ke tingkap. Now tangga. Okay, tadi kalau dalam gambar rajah tu, dalam gambar rajah tu tak ada cerita pasal tangga kan. Okay, as a simple building, kalau 2-3 tingkat tu kita panggil simple jugalah. Okay, so ada satu sistem. Okay, sistem tangga. Okay, pembinaan tangga. So tangga adalah tempat tumpuan kaki yang disediakan bagi maksud pendakian, okay, untuk naik dan turun dari tingkat lantai yang berbeza. So dekat sini untuk mana-mana binaan 2 tingkat, 3 tingkat ataupun banyak tingkat, okay, perlu ada tangga. Walau macam mana sophisticated pun bangunan tu ataupun kompleksnya bangunan tu, ada lift ke, ada escalator ke, naik pakai drone sekalipun, tangga adalah requirement dalam UBBL yang perlu dibina. Okay. So binaan tangga ada pelbagai, bergantung pada dia punya fungsi lah. Okay. Yang paling lazim kita ada tangga kayu, and then kita ada tangga konkrit, tangga logam, tangga bata, gelas pun ada tapi depends. Sebab kalau nak pakai gelas ni, of course we need tempered glass yang betul-betul kuat untuk menampung beban. Okay. Alright, so elemen untuk tangga dia ada riser and thread. Okay, dia ada jejak which is we call it thread, and penaik kita panggil dia sebagai riser. Okay. Next is bumbung. Okay, bumbung adalah binaan yang memberi perlindungan kepada bangunan dan juga penghuni dalam bangunan. Okay. Tak gunalah kalau kita bina semua sekali bumbung tak ada. Okay. Maksudnya hujan panas kita masih terdedah. Okay. Dan juga kita tak rasa selamat lah. Okay. Kalau tak ada bumbung. Walaupun sebenarnya ada je struktur atau ruang yang kita bina tak nak letak bumbung. Contohnya you buatlah outdoor bathroom. Okey lah, tapi untuk satu ruang kecil yang kita tak tidur dalam tu bolehlah untuk tak ada bumbung kan. Tapi kalau you nak tidur untuk faktor keselamatan, it's better that you have bumbung. Kalau tak, dia tak memenuhi lah objektif untuk memastikan apa keselamatan, keseksaan dan juga perlindungan kepada penghuni dalam bangunan. Okay, so bumbung dibina di atas struktur bangunan yang terdiri pada dinding dan rasuk dan memerlukan pendakap
yang memegang struktur agar kukuh dari tiupan angin atau mana-mana penyebab mekanikal yang boleh merosakkan fungsi bumbung. Okay. So, walau macam mana, okay. Kalau berlaku ribut, kalau ribut terlalu kuat, bumbung tercabut, okay, maksudnya tak cukup kuat lah tu you punya penyambungan struktur tersebut. Okay. Kadang-kadang tu because of ribut tu pun luar biasa. Tapi selalunya kalau macam setakat hujan biasa, bumbung tu masih boleh berfungsi memberi perlindungan kepada penghuni. Okay, bumbung boleh mempunyai pelbagai bentuk yang berbeza dan ia sentiasa sama ada rata atau condong. So bumbung ada dua jenis lah, satu bumbung rata dan juga bumbung condong. So bumbung rata sebenarnya dia taklah nak kata rata sangat, dia ada condong dia, tapi rata dia tu daripada mata kasar kita nampak dia rata lah. Okay, kalau condong ni obviously kita tengok dah tahu dah. Okay, bumbung condong tu yang 45 degree, 30 degree to 45 degree, bergantunglah pada reka bentuk tu. Okay, macam dekat Malaysia kita tak buat terlalu curam sangat. Okay, sebab kita nak melambatkan water run off dekat bumbung. So kita buat a little bit mendatar, okay. 35 darjah ke 30 darjah. Okay. And then lepas tu kita kemaskan juga dengan tiling sistem dia. Okay, tiling ni ada banyak lah jenis. Ada clay, ada jenis seramik kan. Seramik pun seramik kasar tu lah. Okay. Batu, ubin dan sebagainya. Okay, tapi binaan untuk struktur bumbung dia kena ada struktur dia, which is dia batten, ridge, okay, dan juga dia ada dalam bahasa Melayu dia ada kasau lah. Okay. Kasau, betina, perabung, alang-alang. Okay. Tu antara bahasa-bahasa bagi pembinaan sistem struktur bumbung. Okay. Dia punya rangka dia. And then lepas tu baru kita letak tiling. Adalah tu, ada lagi sebenarnya antaranya insulation, okay, flashing, apa lagi? Cikung wire. Okay, tengoklah section dia nanti. Okay. Okay, next is kemasan. Kemasan ni kalau untuk superstructure dia antara yang terakhir lah yang kita letak pada suatu binaan. So kemasan kalau dalam bahasa Inggeris ni kita panggil finishes. So finishes ni atau panggil kemasan adalah satu bentuk lapisan yang bermaksud memberi perlindungan kepada fabrik bangunan dan memberi nilai estetika kepada bangunan. So kemasan luaran adalah lapisan perlindungan paling luar yang melindungi struktur dari cuaca. So kemasan dalaman adalah lapisan yang diberikan pada permukaan dalaman. So kalau kat luar ni kita panggil lah kemasan luar. So, kemasan luar ni biasanya dalam bentuk apa? Sama ada some designers dia suka letak bare, nampaklah bare konkrit kat situ. Tapi bajuhan bare konkrit tu berbeza lah daripada bajuhan konkrit untuk melepet bata dan sebagainya. Okay. Dan pelbagai jenis kemasan digunakan bergantung pada ruang kegunaan dan fungsi yang dikendaki. Okay, kalau kat luar ni kita akan selalunya kita pakai cat. Cat tu adalah one of the kemasan. Kita plasterkan dulu, okay, macam yang dalam gambar Raja ni is buat plastering. Okay, lepas tu dah rata, dah nampak semua, tak nampak lah bata-bata ni semua. And then baru kita apply coat yang pertama adalah dia punya first coat dia tu. Okay, and then second coat, third coat. So, untuk cat biasanya kita pakai 3 coat lapisan COAT coat. Okay. And then we have also jubin. Okay, ada yang setengah bangunan dia suka pakai jubin. So dia akan letaklah pelbagai jenis jubin. Boleh tengoklah white horse lah, dark horse, apa lagi.
ada banyak brand jubin-jubin ni. Okay, you boleh tengok je dekat manufacturer, bukan manufacturer, hardware, kedai hardware. Okay, tanya je you nak pakai jubin macam mana, tengok pada bajet you. Okay, dia keluarkan je lah semua dia punya brochure dia. Okay. Okay, perkhidmatan bangunan. So, salah satu perkara yang melengkapkan sebuah bangunan adalah bila kita masukkan perkhidmatan bangunan. So, apakah dia perkhidmatan bangunan ni? Ianya terdiri pada bekalan air, bekalan elektrik, sistem kumbahan dan pengurusan sisa. Okey, pengurusan sisa ni bukan semua bangunan apply. Dia tengoklah pada jenis bangunan tu sendiri. Kalau katakanlah bangunan berstrata, kalau ada pengurusan sisa ni, dia sangat membantu penghuni dalam bangunan tersebut. Okey, contoh bekalan air misalnya. Okey, kemudahan bekalan air, of course, untuk menyediakan bekalan air bersih ke dalam bangunan. So kita tengok sendiri bila air tak ada, Selangor dilanda air, krisis air yang bagi saya setiap tahun tak pernah tak ada isu, mesti ada isu. So for those yang ada landed property, you all bernasib baiklah sebab bolehlah juga tak ada air kan, bertong-tong banyak-banyak kan. Tapi kalau bangunan berstrata, dia problem dekat situ. Dan lagi satu, kebanyakan bangunan berstrata pula individual water tank. Semua pakai berkelompok. And then sizing water tank tu pun kadang-kadang cukup ke nak menampung kapasiti pengguna bila berlaku krisis air like 2 atau 3 hari kan. 2 hari pun kita dah pening kepala. Ni kan pula nak suruh menghadapi krisis air selama seminggu. Memang taklah kan. Okey, so bekalan air dilakukan melalui rangkaian paip. So biasanya paip yang kita gunakan adalah paip PVC atau galvanized iron. So galvanized iron ni kita dah bukan tak ada, masih ada. Tapi PVC is much preferable. Okay, because of mudah dikerjakan, murah, ringan dan banyak sebab dah berbanding galvanized iron ni kan. Galvanized iron ni dia dalam tempoh tertentu dia boleh jadi karat. That's why kalau you tengok bangunan you beli, kalau katakan you membeli rumah subsale yang lebih daripada 30 tahun, salah satu perkara yang perlu pertimbangan you all adalah check balik you punya sistem bekalan piping untuk sistem bekalan air. Kalau perlu tukarlah. Sebab dalam dia tu luar nampak cantik, nampak okey. Bila dalam dia tu penuh karat. Dia dah berkeping-keping kan. Yang banyak jadi tersumbat you punya water filter tu because of karat lah. Okay. And next is we have bekalan elektrik. Okay, sambungan bekalan elektrik dilakukan bagi memberikan bekalan kuasa untuk pelbagai keperluan dalam bangunan. Okay, maksudnya bekalan elektrik lah. Bekalan elektrik untuk masak. Sekarang ni pun dah ada dapur elektrik. So, banyak peralatan elektrik pun memerlukan bekalan elektrik. Okay. Alright. Another one is sistem saliran dan kumbahan. Okay, tadi sistem saliran bekalan air untuk kegunaan membasuh. Okay. Apa lagi? Untuk penyediaan makanan kan, kita perlukan sistem bekalan air. So next we need the sistem saliran dan kumbahan. Okay, kalau orang dulu dia senang je, you bina jamban kat luar. Ataupun toilet kat luar kan. And then buatlah lubang. You can throw away your waste dekat situ. Okay, nowadays we need a proper channel for sistem saliran dan kumbahan. Tak jadi macam dekat India. Everybody got phone, but satu rumah untuk mempunyai satu toilet tu tapi itu hanya dekat slum area lah.
Okay, sebab dia punya konsep macam tu juga. Rumah, toilet sepatutnya dibina jauh daripada uh, tempat you tidur. Okay, that's why rumah mereka tidak mempunyai toilet. So toilet tu dibina, sama ada dibina atau dilepaskan begitu saja dekat kawasan-kawasan tertentu. Okay, so sistem saliran dan kubahan. Okay, it depends. Kalau katakan dekat kawasan yang terancang, kita ada sistem sewerage, piping sistem sewerage yang disalurkan terus ke loji pemprosesan air kubahan. Kalau katakan kawasan rumah tu tak ada, so kita akan pakai septic tank, tangki khusus untuk memproses sistem kubahan. Okay, dan air kubahan yang lebih bersih tu akan disalurkan ke parit yang berdekatan. Okay. Manakala sistem pengurusan sistem pepejal, okay, yang ni yang saya kata tadi tu depend. Kalau untuk unit berstrata, okay, sistem pengurusan sistem pepejal, kalau macam ni, new technology, which is you just put the waste into the hopper and dia akan pakai sistem pneumatik mengumpulkan sampah terus ke tempat pengumpulan sampah dan lori sampah akan angkat begitu. So you don't need to jalan turun bawah angkat sampah. Kadang-kadang kan setengah kita susah nak kawal macam mana manusia ni kita nak ajar macam mana ikat sampah pun nak kena ajar kan. Sampah tu dah basah, dah berair, turun bawah, dah meleleh-leleh air kan. So kalau you ada sistem yang macam ni, dia menyediakan environment yang lebih bersih lah. Okay. Sistem lebih bersih. Tapi of course it comes with a package that you have to pay. Bil bulanannya adalah yang dimasukkan, bil selenggara. Right? That is sistem pengurusan sisa pepejal. Okay. Ini adalah short video of how a building is construct. Tapi building ni adalah high rise. Okay, lebih daripada 30 tingkat. Okay, tapi okay, seperti yang saya cerita tadi, site kita clearkan site. Okay, and then this is pembinaan foundation tadi. This is pembinaan lantai yang dibuat di kilang. Dipasang finishes. This is the piping system, the heating system, wiring system, ceiling, elektrik. Okay, this is lantai yang dibawa terus ke site. Okay, dihasilkan di kilang dan dibawa terus. So it started with pembinaan core. This core ni adalah di mana lift system, okay, untuk memudahkan pergerakan vertikal lah, dari tingkat bawah ke tingkat atas. And then dia pasang floor by floor. So ini antara binaan yang terpantas lah yang dibuat. 24 hours working day. Dan kira pantas because of all the elements that been manufactured in the kilang. Okay.
Okay, dah siap. So itulah dia binaan terpantas yang dibuat di China. So, daripada site clearing sampailah binaan terakhirnya. Okay, itu adalah video berkenaan pembinaan bangunan. Walaupun sebenarnya itu bukanlah dikira sebagai bangunan ringkas dah, bukan bangunan mudah dah tu. Okay, but the thing is you boleh nampak lah site clearance, and then dia bina foundations, and then lepas tu naik tiang, okay, dinding, tingkap dan sebagainya. Tapi yang itu cara dia bukan conventional lah. Everything being manufactured in the kilang. So bawa je. It's part of, kalau sistem macam tu kita panggil dia Industrial Building System. Okay, IBS. Alright. So this is a contoh binaan. Okay, contoh binaan sebuah banglo. Okay, daripada luar kita nampak macam tak ada apa-apa je. Okay, bila dah bina, okay, lepas tu baru kita nampak ada masalah tentang binaan ini. So, kalau binaan macam ni, okay. Bateri, ya, saya on bateri juga. Okay, a good design is when the building dia tak ada renovation afterwards. Okay. A good design bila tak, maksudnya kita tak buat penambahan selepas itu. Okay. So maksudnya dalam hal ini, kalau katakan berlaku hujan, okay, ruang-ruang tersini akan terdedah kepada kelembapan. Okay, because of satu, dia punya unjuran bumbung ini terlalu pendek. Bila unjuran terlalu pendek, tempias hujan boleh berlaku dan kat kawasan ini, pintu ini akan mudah rosak. Okay, sama dekat kat sini. Okay, air boleh masuk celah-celah ni. Air masuk celah-celah, habis basah dekat bawah ni. Basah. Ruang ni boleh jadi basah. Okay. Sama juga dekat kawasan ni. Dia tak ada lintel dia. Kan tadi saya dah ajar pasal lintel kan. Okay. Ni antara contoh binaan yang later on dia akan pasang awning. Okay. So kalau nak tengok sama ada a good design of a house tu is bila you kurang tambah you kurang renovate ataupun tak ada you tak pakai artificial equipments to give to give keselesaan kepada penghuni dalam bangunan. Contohnya lah, katakanlah terlalu panas, okay, tingkap terlalu besar sangat ke kan, and then dia mungkin bagi heating yang keterlaluan ke dalam bangunan ataupun tak ada air well, okay. Penghuni dalam tu dia akan rasa panas, so you need to pasang to install the air conditioning system. So kat situ boleh tahulah, okay, binaan tu tak berapa reflects with the environment. Okay. Next, dalam binaan ini, okay, kita nampak antara tingkap ke siling atas terlalu tinggi. Okay, but nowadays this is normal. Okay, memang dah ramai yang gunakan design yang macam ni sebab dia nak nampakkan heights yang tinggi, lebih selesa, lebih besar dan sebagainya lah. Tak ada problem pun untuk design yang macam ni. Tetapi kalau untuk maintain ruang tersebut, you need to consider about you punya fittings untuk lighting lah. Okay. Kalau katakan bulb ni blow, okay, tahu kan bulb blow, maksudnya lampu tu terpadam ke, berkelip-kelip ke kan, something wrong with dia punya bulb. Okay, mungkin ni kena pakai assistant lah, maksudnya penggunaan tangga ataupun apa-apa jenis bantuan untuk menukar bulb tersebut. So bila dah jadi macam ni, perhaps you kena guna
bulb lampu yang lebih tahan lama. So we have the LED bulb. So LED bulb mungkin boleh membantu if untuk design yang macam ni. So penggunaan kalau katakan ceiling height tinggi, lebih baik guna bulb yang lebih tahan lama. Okay, kalau bulb yang biasa tu memang murah. Tapi kalau blow, you kena fikirlah macam mana nak ganti bulb atas ni. Alright. Okay. Next. Defects. Ataupun okay, untuk sorry hujan kebat tak. Untuk gambar ajar ni sebenarnya tak ada apa-apa masalah pun. Untuk yang ini pun tak ada. So ini actually gambar yang tadi jugalah. Okay. Ceiling dia a bit tinggi. So kena consider lah how you want to maintain this part, this element. Manakala untuk gambar raja yang ini, okay. Untuk gambar raja yang ni, asalnya kita tak nampak pun ada masalah apa-apa. But kita kena tengok apa fungsi ruang ini. Kalau katakan this is wet kitchen, perhaps you need to consider about dia punya finishes untuk lantai ni. Kalau maksudnya wet kitchen di mana all you punya kerja-kerja yang melibatkan pencucian dan sebagainya, di mana ruang ni banyak kali digunakan. So mungkin you kena tukar you punya tiles ni. Jangan pakai yang licin, pakai yang lebih kesat. Okay. Memanglah sebab because of dia nak nampak ruang ni dengan ruang sebelah sini sekata. So dia akan pakai yang sama. Okay, that's why ada setengah developer dia suka asingkan untuk kawasan yang di mana wet kitchen, kita akan pakai tiles yang lebih kesat. Tapi kalau katakan ruang ini adalah dry kitchen, okay, dry kitchen ni adalah untuk kerja-kerja memasak yang ringan lah, okay, ataupun sekadar hiasan ni kan orang kata kan. So bolehlah untuk kekalkan dengan penggunaan tas yang glazing macam ni. Okay. We move to the next topic, which is the pemeriksaan bangunan. Okay. Pemeriksaan bangunan dia ada untuk dua lah. Saya akan terangkan untuk rumah baru dan juga untuk rumah lama. So kalau katakanlah you dah beli rumah nanti, okay, biasanya pemaju akan bagi masa 2 tahun ataupun 24 bulan untuk pembeli membuat pemeriksaan pada rumah, dan kerja-kerja pembaikan tersebut akan ditanggung oleh pemaju. So hak pembelilah untuk memastikan rumah yang dimiliki itu mengikut spek pembinaan yang betul lah. Biasanya rumah ni bila kita dah set bina dia akan ada defects. Defects juga depends. Kadang small defects je. Dia macam ada macam rumah saya, dia masa saya beli tu defects je just berkah sikit je. Dan tapi saya tak claim pun because of ruang tu akan direnovate. So ada setengah dia nak ruang itu direnovate, so it's up to you lah. Okay. Dan selalunya untuk kerja-kerja pembaikan tu dia tak melibatkan kalau katakan pengubahsuaian yang besar, okay, major renovation. So major renovation ni selalunya macam mana? Yang sampai boleh nampak perubahan yang agak drastik lah pada unit rumah baru tersebut. Okay. So keperluan asas kita ada masking tape, marker, paper of course, and telefon ataupun kamera. Okay, telefon berkamera lah mesti untuk ambil gambar dan juga record. Okay, but nowadays pun dia dah ada sistem mudah di mana dah ada software, bukan software lah, apps. Okay, di mana kita buat laporan tu. Okay, masa you buat pemeriksaan bangunan tu, you masuk di dalam apps tu, gambar, coding dia, okay. Then tapi masking tape dengan peralatan ni kita mesti guna sebab kita nak tandakan dekat ruang tersebut lah, the actual location, okay.
Cuma yang penggunaan apps tu menggantikan yang ini lah. Kertas A4 dan juga kamera bertelefon. So kamera sekarang ni pun dah ada yang berapa kali zoom, 30 zoom, 50 kali zoom kan. Banyak lah. Okay. So tata cara refer kepada what kind of element. Okay, kalau untuk ujian pintu biasanya kita akan buka 2-3 kali lah. Periksa dia punya tombol boleh buka ke. Kadang-kadang tu ada yang dia pasang terbalik. Tombol yang kunci tu dekat luar. Maksudnya tombol yang kita tekan kunci tu dia dekat bahagian luar. Dia pasang terbalik. Okay. And then pemeriksa bangunan pula dia bukannya check satu-satu kan. Dia ikut secara random saja. So as a owner dia akan check lah betul tak pemasangan ni. Jadi dia pasang terbalik. Okey, untuk kemasan lantai kita akan buat ujian bunyi, which is kita akan ketuk, bukanlah ketuk secara hard, kita ketuk secara ringan jika ada bunyi lompong yang berbeza antara satu jubin dengan jubin yang lain. Either we guna bahan, ada yang guna pen, ada yang guna skru, ada yang guna shilling. Tengok pada kaedah you lah. Asalkan kalau ada perbezaan bunyi, dia ada beza bunyi. Bunyi yang lompong dengan bunyi solid memang berbeza. Okay? Itu untuk tengok sama ada ruang kosong pada pemasangan jubin. Itu you boleh tandakan. Okay? And then ada untuk bahagian elektrik. Pemeriksaan elektrik, hidupkan switch pertama and then periksa switch satu persatu. Kadang-kadang tu ada yang dipasang soket terbalik. Atas bawah dan dia pun buat sambil lewa the workers is doing kerja sambil lewa. So boleh cakap lah pada pemaju pasangkan balik soket tu betul-betul ataupun dia tersengit sikit ke. So obvious, it depends on you lah. Kalau you rasa macam terlalu leceh nak tunggu dia orang tukar, you boleh tukar sendirilah. Okay. Tapi kalau katakanlah you rasa khawatir bila you tukar tu akan menyebabkan berlaku je short circuit ke, okay, you can just ask the developer to betulkan balik. Okay. Next is meter air. Okay, pasang meter air, pastikan pilih air di rumah anda mengalirkan air dengan semula. Kadang tu berlaku kebocoran, okay, ataupun tersumbat. Okay. Meter air perlu diperiksa. Buka semua pilih air serentak, periksa saluran air, water closet ni jamban ataupun toilet. Okay, sinki dan sebagainya. Periksa juga kepala pipe dan kepala shower. Okay. Pastikan sambungannya betul. So let's say like tak terbalik lah. And also kita kena buat pemeriksaan tangki air juga untuk pastikan tangki tersebut dia tak bocor. Bila kita dah buka pipe air, barulah perasan air dripping daripada atas. Okay. Sometimes because of tangki air ni dia diletakkan di kawasan yang tertutup, which is not easy for us to access. Kan, dah lama-lama. Tapi bila kita buka for quite some time, baru kita nampak ada water dripping, and then kita boleh buat laporan tentang berkemungkinan ada kebocoran berlaku di kawasan tersebut. Okay. Ceiling, tingkap dan sliding door. Okay, bahagian ni selalu berlaku defects di mana kadang-kadang tu plaster, bukan plaster, the cement tu, cement masa dia buat plastering tu dia masuk dalam railing system. So bila dalam railing system, bila you nak buka tu dia tersangkut. So this is the way of you to test the tingkap and sliding door. Okay, pastikan dia boleh buka penuh. Buka penuh tu actually like buka pada bukaan yang bukaan dia yang bukaan yang penuh lah orang kata kan. Okay. Dan pastikan juga kunci untuk sistem tingkap dan juga sliding door ini boleh berfungsi. Kadang kita lupa nak test benda ni. Right. Manakala untuk tangga, let's say lah permintaan tangga tu bukan tangga konkret, okay, dia pakai yang some kind of simple, dia pakai tulang, and then lepas tu dia platform, and then lepas tu dia punya baluster dia tu kan terlalu macam not sturdy kind of construction. So you have to test it, tapi bukanlah dalam
you goyang teruk-teruk sangat. Okay, goyang, simple goyang je. Nak tengok sama ada pelista tangga tu selamat atau tidak untuk digunakan oleh penghuni. Okay, ini kalau binaan tu ada tangga lah. Kalau tak ada, tak payahlah. Okay, untuk ujian kebocoran tingkat atas bilik air. Okay, katakanlah you beli rumah 2 tingkat. So, you nak kena test jugalah sama ada berlaku kebocoran. You kena biarkan air tu bertakung seketika. Atau cara lainnya, you boleh guna thermal what they call it, ada satu alat ni lah namanya thermal. Dia boleh kesan jika berlaku kebocoran. So dia macam scanner and then dia tengok lah. Tapi biasanya kita akan buat cara mudah ni macam ni lah. You takungkan air for seketika and then tengok ada tak water patches dekat bahagian bawah. Kalau tak ada, it's okay. Maksudnya okay lah punya sistem tu. Macam rumah saya ni memang ada lah kebocoran tingkat atas, which is the internal. Dia berlaku bocor dalam dinding. So to repair that, it's going to cost me like 1,000 jugalah. Alright. So dinding retak adalah kecacatan lazim. Kecacatan lazim. Dia can be retak yang disebabkan estetik, retak estetik ataupun retak yang betul-betul structurally retak lah. Okay. So, periksa semua dinding rumah, catat lokasi, tandakan, ambil gambar foto. Okay, and then lepas tu kena kunci rumah lah kalau tak berlaku kes kecurian. Biasanya untuk rumah-rumah baru memang berlaku kecurian kalau kita tak kunci. Okay, ni antara gambar raja untuk jenis kecacatan. Sekejap. Okay, kita tengok balik gambar raja ni. Okay, simen tak rata. Ini contoh je lah, contoh. Bagi saya tak ada apa sangat pun. Okay, tapi the owner kata, oh tak rata ni. Okay, selagi boleh repair, selagi dalam defect liability period, DLP tu, buat je lah. Okay, dan dinding retak. So this is a hairline actually. Okay, biasa. This biasa bagi simen render punya dinding. Okay, tampal balik semula. Okay, kalau retak macam ni, this is disaster. Okay, tangan boleh masuk. Ni kira tak selamat. Okay. Dan selalu kita nak tahu disebabkan kegagalan struktur ke atau kegagalan mungkin disebabkan mungkin ada bebanan lain yang dikenakan pada struktur tersebut. Kita tengok pada arah mana keretakan tu berlaku. Dia besar dekat arah mana. So selalunya kalau besar dekat arah bawah, okay, katakan besar dekat bahagian bawah kat sini, it affects because of the kegagalan struktur bawah. Okay. So monitor for homes foundation problem. Okay, struktur bawah tu biasanya foundation lah. Okay, kalau besar dekat bahagian bawah, okay, so this is the foundation problem. Okay, antara lainnya kita test pintu tu tak boleh buka. Biasa boleh buka, tiba-tiba tak boleh buka. Okay. Dan juga tingkap pun tak boleh nak dibuka because of dia sistem alignment dia dah lari. So bila alignment dah lari, most probably because of foundation problem. Okay, ni antara gambar raja lain. Pintu. Okay. Pintu, toilet tak boleh lock. Ni antara contoh-contoh inspection made by the new homeowner. Okay. So pintu tak boleh lock because of the jam kat sini. Okay. And then dia kata atap retak pecah, so dia akan gantikan. And then lepas tu ada ruang lebih kat sini, manufacturing ini maksudnya mungkin tak rata. Tak rata, so ada lebihan kat sini, ruang-ruang lebih yang kat sini kan. Okay, dinding retak, tak nampak pun dinding retak dia. Very headline je. Okay, next. Simen tak rata, biasanya kita akan hack dan kita plaster balik semula. Okay, ni antara contohnya lah kalau dia kata macam retak lah,
sebenarnya this is workmanship lah. Kita nampak tak kemas kat sini kan. Bila nampak macam ni baru nampak kemas. Actually sebenarnya kalau macam ni lagi okay. Sebab kalau kat sini hujan, air boleh bertakung kat dalam ni. Okay. Tapi kalau katakan kawasan ni cepat mengering, then it should be no problem. Okay. Manakala untuk pemeriksaan rumah lama, lebih kurang sama je macam macam rumah baru. Tapi rumah lama biasanya kita akan buat pemeriksaan sebelum you beli, mestilah you ada consideration sikit. Okay. Biasanya kita buat pemeriksaan awalan, pemilik baru boleh meramal kos pembaikan yang diperlukan apabila rumah berpindah milik. So tugas pemeriksa boleh dilakukan secara sendiri. Okay. Kalau you yakin you nak buat sendiri, boleh buat sendiri. Okay. Boleh buat anggaran lah berapa kerja-kerja pembaikan yang diperlukan atau melalui pemeriksa bangunan yang bertauliah. Okay. Dan pemeriksaan bangunan dilakukan secara non-destructive test. Macam tadi itulah test-test yang tidak merosakkan struktur bangunan, okay, dan juga bangunan melalui kaedah visual. Boleh tengok melalui mata dan juga mungkin akan menggunakan bunyi lah macam tadi tu, ketukan dan sebagainya. Untuk mendapatkan maklumat secara asas dan anggaran kasar bagi kos kerja ubah suai pembaikan. Okay, pemeriksaan. Dan selanjutnya pemeriksaan ini adalah pemeriksaan awalan. Okay, untuk you dapatkan anggaran kos saja. What kind of kerja-kerja pembaikan yang perlukan nanti. So tata cara dia, okay, the first thing that biasanya kita akan tengok lokasi dulu. Okay, lokasi bangunan tu kat mana? Kejiranan dia macam mana? Kemudahan akses, kalau katakan berdekatan kilang, lori keluar masuk, most probably bangunannya mungkin ada banyak kesan retak. Kalau jenis kenderaan berat lah kan, you akan nampak lah, alamak, gegas sana gegas ni, keretakan sana sini. Okay. And ada crime index. Ini untuk you punya lah. Kalau katakan crime index, mungkin harga dia lebih murah sikit lah. And itu antara factors yang menentukan harga jualan sebuah rumah tu. Macam, apa rumah ni murah? Okay. Mungkin crime index tinggi. Persekitaran dan juga kesihatan. Contoh dekat kilang kan, tak ada orang nak duduk yang berdekatan dengan kilang ayam. Bau, lalat, kan? Okay. So harga mungkin murah sikit lah. Okay, kawasan sekeliling bangunan, kestabilan. Jika terdapat kesan mendapat tanah, pokok condong yang luar biasa, tembok retak luar biasa. Macam kat Bukit Antarabangsa. Kita tengok kawasan-kawasan situ, walaupun kita dah tahu situ selalu berlaku landslide ataupun laporan-laporan berkaitan dengan landslide ni, tapi harga pun still boleh tahan lagi ya. Okay. Tapi bila maklumat macam tu ada, so you dah boleh rangka dah what kind of prevention that you kena tambah bila you dah beli rumah tersebut. Mungkin you kena tambah retaining wall dan kena buat grouting system untuk tanah dan sebagainya lah. So that gonna cost, give you a burst in you punya budget. Okay, untuk pemeriksaan bangunan, struktur bangunan stabil atau tak stabil, macam saya kata tadi tu, kalau katakan beli dekat kawasan yang kita tahu ada landslide, so kita tengoklah struktur bangunan tu macam mana, stabil, tak stabil, tanah dia okey ke tak. Okay. Memanglah mungkin susah untuk kita identify the foundation problem because dia dalam tanah kan. Okay, tapi daripada data-data macam tadi itulah indikator, ada tak berlaku pokok condong, ada tak nampak macam tanah ataupun you punya retaining wall tu a bit macam tiba-tiba dia macam jadi bulky sikit kan. Itu antara early indicator. Okay. Sistem bekalan elektrik, wayar, kotak, fuse, soket dan lain-lain berada dalam keadaan yang boleh diterima. Okey, selalunya bangunan subsale ataupun rumah lelong, rumah lama, okey. You akan nampaklah wayar, kotak, fuse ni mungkin dalam keadaan yang tak selamat. Okey. So dekat situ you boleh agaklah what kind of kerja pembaikan yang diperlukan. Okay, sistem pepaipan, semak sama ada terdapat bocor melalui ujian air atau melalui visual, water drip, algae ataupun dirt. Dan seperti yang saya kata tadi, kalau katakan rumah tu dah lebih 30 tahun, 40 tahun, okay, kena tengok spesifikasi binaan dia. Kalau piping sistem pakai galvanized iron, so most probably you kena buat kerja-kerja renovation, tukar balik dia punya
piping system. Okay. Takut tersumbat ataupun dia dah start deteriorate. And then bukaan, hujan buka tutup. Bukaan lah, siap bukaan tingkap, pintu, ada hujan tutup, buka tutup kan. Okay, tap air dalam water closet berfungsi mengikut keadaan yang boleh diterima, acceptable condition. Ada setengah orang dia kata macam, dia nak perfect. Ada setengah person dia ada some kind of dia punya consideration to say that this thing is working well. Okay. So, untuk you punya tugasan yang berkaitan dengan plan, okay, untuk plan nanti, you need to do macam kerja-kerja pemeriksaan bangunan ni. Tak kisah rumah lama atau rumah baru, you kena ada plan sebenarnya. First thing, you kena ada plan because you nak jot down you punya lokasi kerosakan tu di mana. So, the first thing, you kena buat round dulu. Ataupun kalau you dah familiar dengan bangunan tu, mungkin you dah boleh lukis terus. Tapi kalau you tak familiar, you kena check dulu, buat satu preliminary inspection ataupun preliminary round jalan-jalan tengok, okay, ni ruang apa, ruang apa, naik tingkat atas, ruang apa, okay, and then lukis. Lukislah. Okay, mungkin not to scale. Okay, kalau you mampu untuk scale kan dia, scale kan. Maksudnya ada ukuran lah. Okay, kalau you mampu untuk ukur, you ukur. Tapi make sure it's proportionate lah. Kalau katakan tiba-tiba pula pasal ruang ni besar berbanding ruang yang ini, pada ruang ini kalau actual dia lebih besar daripada ruang yang ini. So make sure dia punya lukisan tu pun proportionate lah. Walaupun not to scale. Maksudnya you tak pakai skala ukuran yang betul. Okay. And then bila you dah ukur, you buat pemeriksaan bangunan, masa you cari the defects tu, you catat juga lokasi tu dalam you punya map defects. Okay. Okay. Macam ni contohnya. Alamak, dah habis pula. Sekejap. Saya bagi contoh ya. Okay. Let's say this is you punya map lokasi tadi. Alah, tak boleh zoom. Let's say this is you punya lokasi. Okay. You dah start buat map lah. You punya plan you punya, let's say rumah tadi. Okay. So you akan identify, let's say ada defect dekat sini. Okay, you kena tandakan. Okay, dan ikut coding dia. Kalau katakan wall, mungkin you kena dia tanda W1. Okay, lepas tu kat tingkap, window, tandakannya D to door. Okay, sorry. Window WD 1 ke D2, ikut coding lah. Nak coding as long as it's a code. Okay, yang bila you letak you dalam you punya defect sheet, okay, that is the code yang actually tally dalam you punya plan ini tadi. So plan tadi you akan buat lah tadi. Sama ada you start with room by room atau element by element. Bagi saya it's better that kalau rumah yang ringkas macam ni, you buat room by room je lah. Okay, maksudnya daripada satu ruang ke ruang yang lain. Okay, start with dia punya sini, dinding, kitchen, tandakan. Okay, tandakan kat sini, tandakan kat sini, tandakan kat sini. Let's say adalah banyak defect. Kalau ada 10 defect, 10. Kalau ada 20 defect, 20 lah tanda dekat dalam ni. Okay, external pun kena tanda juga kan. Kalau kat sini ada dinding kat sini merekah because of kelembapan ataupun ada retak ataupun ada apa lagi. Tengoklah, okay, lepas tu ada gegaran ke because of air conditioning system you kat sini ke. Right? Kalau kat lantai, tanda lah lantai kat sini. Tapi kena tanda lah ikut coding yang betul. Kalau floor mungkin you pakai F, L. Okay. Kalau door, DR. Kalau window, WD. Okay. Kalau fittings, tapi kena you nak pakai ABC pun boleh juga. Tapi pastikan ada legend. Legend tu macam satu jadual lah untuk bagi tahu.
Okay. Short form untuk each of you punya lah. Okay, itu adalah contoh-contoh kerja pemeriksaan bangunan. Okay, macam yang tadi tu saya tak terangkan yang dia kena sebenarnya tulis dalam map, tapi because of dia ada tangkap gambar, dia beritahu lokasi dia kat mana. So better way is kalau ada map, dia boleh access lagi cepat untuk dia punya sistem pelaporan kerosakan bangunan. Okay. So itu saja. Okey. Okey, terima kasih Dr. Suhana. Sejam setengah. Okay. Ambil lah. Kelas biasa 1 jam je. Okay. So hari ni dapat ekstra. Okay. Terima kasih Dr. Suhana atas perkongsian. Okay. So ini sangat membantu untuk assignment berkaitan dengan house quality berkaitan dengan kesihatan bangunan. Dan disebutkan juga pelan lantai tadi kepentingan untuk kita tandakan dalam pelan lantai. Sebab tu ada satu assignment untuk you draw pelan lantai. Nampaknya dekat chat tak ada soalan. Sebab sekarang ni tengah hujan lebat kita hujan lebat. Saya pun tak pasti sama tidak ada menolak. Dengar ke tidak. Kan maksudnya ada saya kat UKM ni alhamdulillah lah, lain tak putus So, siapa yang berada di kolej-kolej insya-Allah tak terputus lah lain ke ada yang nak bertanya secara verbal? Kalau ada silakan, dekat chat box ni tak ada. Maklum kita rakam sesi ni, so jadi boleh tengok banyak kali lah. Okay, dah save. Nanti saya upload dalam ni lah. Kita upload dekat file dalam team. Dalam Teams, okay. Dan lepas tu tak ada apa-apa. Kalau tak ada apa-apa, tak ada soalan, kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Suhana dan ahli-ahli kelas yang stay tune sampai ke hujung rancangan so kita 1 jam setengah juga hari ni. Alright. So terima kasih Dr. Suhana. Nice talk lecture. So boleh boleh tamatkan kelas lah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you doktor. Thank you prof. Thank you doktor. Terima kasih. Thank you doktor. Ada 2 orang lagi. Boleh left the room Okay.